Yang pastinya terima kasih, berbanyak terima kasih kerana kepada rakan-rakan media untuk bersama dengan kita. Tapi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Assalamualaikum dan juga selamat petang yang berbahagia. Dato' Dr. Muhammad Aminuddin bin Muhammad Raus, Pengurusi Star Media Radio Group SMRG merangkap ahli lembaga pengarah Star Media Group Berhad. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan Suria FM, Head of the Department, rakan-rakan penyampai Suria FM yang dialu-alukan, rakan-rakan media serta para hadirin yang dikasihi. Terima kasih kerana kesediaan untuk datang kemari, yang pastinya ikan todak ikan tenggiri, kalau tidak kerana Tuhan, siapalah kami. Jadi itu yang pastinya hari ini. Hari ini kita cuba untuk memberikan yang terbaik untuk anda. Jadi diharapkan di kesempatan ini semoga anda semua berpuas hati dengan apa yang kita jalani petang ini. Boleh? Boleh ya? Boleh, kita santai je petang ni. Baiklah, yang pastinya kita akan teruskan dengan acara. Sebelum kita nak acara yang kemuncaknya, selalunya orang tahu lah acara kemuncak tu makan-makan gitu kan. Tapi ini acara kemuncaknya, apa kata kalau kita dengarkan dulu, untuk mendapatkan keberkatan di petang Jumaat ini, kita nak berikan secara langsung secepis setitip doa untuk memberkati untuk majlis ini. Dipersilakan kita menonton video ini bersama dengan Ustaz Don Daniel. Dipersilakan. Assalamualaikum semua warga Suria dan yang hadir. Jom kita mula dengan surah kita untuk petang ini. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa, kita nak menjemput dengan majlis dengan ini berbesar hati, ingin menjemput yang berbahagia Dato' Dr. Muhammad Aminuddin bin Muhammad Raus, Pengurusi Star Media Radio Group SMRG, merangkap ahli lembaga pengarah Star Media Group Berhad untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Pada mulanya, tujuan untuk press conference ini ialah membentangkan dan mempersembahkan rancangan-rancangan Suria bagi tahun 2024, terutama sekali menjelang musim Ramadan Raya. Tapi lebih penting dari itu, kami ingin mengambil peluang ini untuk memperkenalkan senarai penyampai-penyampai yang baru. We would like to present our new announcers. Malangnya, daripada keputusan yang telah kita buat untuk tidak menyambung kontrak Taizo, beberapa perkara negatif telah wujud. Ini semua tidak kita sangka, tidak kita jangka, tidak kita rancang, dan bukan yang dilakukan oleh Suria. Dalam masa 1 minggu yang lalu, exactly 1 week ago, pada 12 hari bulan Januari, hari Jumaat, itu adalah hari terakhir Taizo go on air. Jadi perkara-perkara negatif ini berpunca dari satu asal saja. Ianya disebarkan melalui platform-platform digital, melalui social media. Eloklah jika saya memberi sedikit keterangan dan latar belakang kejadian ini. Tapi terutama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri saya, walaupun tadi Bob dah cakap. Nama saya Muhammad Aminuddin bin Muhammad Raus, lebih dikenali dengan nama Dato' Amin. Saya adalah Board Director Star Media Group dan juga pengurusi Star Media Radio Group. Jadi dari segi ini, saya lah pengarah atau director bertanggungjawab atas radio station. Star mempunyai 2 radio station, Suria FM dan 988. Jadi dua-dua radio station ini adalah tanggungjawab saya. Tiap-tiap stesen radio itu mempunyai senarai penyampai masing-masing. Each radio station ada list of announcers. Dan tiap-tiap announcer itu, sebelum ianya menjadi announcer, mereka menandatangani satu service code. Jadi ini adalah satu amalan yang juga dipraktiskan oleh Suria. Tapi dalam industri radio ini, penyampai datang dan penyampai pergi. Tidak menyambung kontrak seseorang penyampai bukannya satu perkara yang luar biasa atau satu perkara yang ganjil. Ini bukannya pertama kali yang kontrak tidak akan disambung, dan juga ianya bukan kali terakhir
yang kontrak tidak akan disambung. Seperti kontrak-kontrak apa sekalipun, sebelum kita tanda tangani kontrak itu, the terms and conditions jelas ditulis, dipersetujui dan kemudian ditandatangani. Apa yang dibuat atau tidak dibuat berasaskan terms and conditions ini. Jadi kita ikut ini. Benarkan saya memberitahu sedikit sebanyak berkenaan dengan kontrak di antara Suria dengan penyampai. Lazimnya kontrak itu 1 tahun. Jarang kita bagi lebih dari 1 tahun dan jarang kita bagi kurang dari 1 tahun. Melainkan ada sebab-sebab tertentu kita berbuat demikian. Kontrak itu ditandatangani oleh Rim Makmur Sendirian Berhad dan penyampai. Rim Makmur Sendirian Berhad ini adalah pemilik Suria. Suria bukannya satu legal entity. Suria ialah brand name. Jadi Suria tak boleh tanda tangani. Jadi yang tanda tangani tadi saya kata Rim Makmur Sendirian Berhad satu pihak dan penyampai lagi satu pihak. Jadi dalam terms and conditions of service itu termasuklah gaji, EPF, medical, cuti dan sebagainya. Kita juga selalu bagi bonus kepada penyampai-penyampai, tapi ini tidak disebut dalam kontrak. Ini terpulang pada budi bicara company dan juga prestasi penyampai-penyampai. Kontrak mungkin disambung atau tidak disambung. Tak ada clause dalam kontrak itu yang menyatakan satu pihak akan beritahu pihak yang lagi satu yang dia tak nak sambung. So the clause, there is no clause. Bagi saya satu misal, Katalah pada hari ini saya nak jadi announcer Suria. 19 hari bulan Januari 2024 sehingga 19 Januari 2025, 1 tahun saya sign kontrak. Jadi saya jadi announcer. Jadi sampai penghujung kontrak, iaitu pada 19 Januari 2025, belah sini diam, belah sana diam, kontrak akan tamat. Jadi saya berhenti jadi penyampai dan Suria tak bayar gaji. Tapi yang lazim yang selalu berlaku, kita bagi tahu itu satu sopan, the right thing to do, the proper thing to do. Kita bagi tahu kepada penyampai sama ada kita nak lanjutkan atau tidak. Balik saya kepada kes Taizo. Pada 9 hari bulan Oktober tahun lalu, 9 Oktober 2023, kontrak Taizo tamat. 2 bulan sebelum itu, pada bulan Ogos 2023, kita jumpa Taizo, kita bagi tahu pada dia, kami nak extend, kami nak sambung awak punya kontrak selama 1 tahun. Terima ke tak? Nak ke? Jadi dia kata, ya, tapi dia nak cuma 6 bulan. Dia nak kontrak 6 bulan saja. Sebab yang dia beri ialah dia ada rancangan yang lain, dia nak fokus atas bisnes dia. Ini pendapat saya, dia baru saja menang ABP, sebab dia menang ABP pada bulan Julai dan kita berbincang dengan dia pada bulan Ogos. Dan mungkin dia berpendapat yang oleh sebab dia menang ABP, dia lebih laku, dia boleh ke tempat-tempat lain. Itu terpulang pada dia. So kami ulangi banyak kali, betul kau nak 6 bulan? So dia kata bagi dia satu minggu untuk buat keputusan. Dan dia patah balik, dia kata, ya, saya nak 6 bulan. Perbincangan ini disaksikan oleh DJ Lin sebagai GM, oleh JJ dan juga oleh HR. So, kita setuju 6 bulan. Iaitu kontraknya daripada 9 hari bulan Oktober sampai Mac, 9 hari bulan Mac tahun ini. Tapi sebelum perbincangan ini semua, sebelum sesuatu penyampai appointed atau ditamatkan, Suria selalunya berbincang dengan saya dan meminta kelulusan saya. Itu adalah prosedur. Sebenarnya saya tak kenal rapat dengan Taizo ni. Seperti juga announcer lain, saya tak kenal rapat. Jadi apa saja keputusan atau decision yang saya buat,
bukan berasaskan peribadi, bukan berasaskan personal, dan berasaskan cuma business based decision, guided by business decision. Tapi selalunya sebelum saya buat keputusan apa-apa, apa yang saya monitor, saya tinjau sentiasa, ada dua perkara yang saya tinjau. Satu, ialah listenership. Jadi radio ni berapa banyak orang yang mendengar radio itu. Itu satu. Perkara yang kedua, kewangan, finance. Bagaimana prestasi Suria dari segi kewangan, dari segi sales, dari segi revenue, dan dari segi cost, dan ada untung ke tak ada untung. Itu dua perkara yang saya selalu tinjau. Bagi saya beritahu sedikit mengenai listenership. Cara kita menghitung listenership ni ada dua cara. Mungkin tuan-tuan dan puan sudah tahu perkara ini. Satu ialah melalui GfK. GfK ini adalah satu company yang membuat hitungan secara suite atau secara survey. Dia orang buat 2 kali setahun dan dia orang buat survey hampir semua radio station. Kaedah mereka membuat survey ini ialah jumlah pendengar Melayu di Malaysia ini ada 14 juta. Tapi GfK memilih cuma 6,000 orang. Dan berasaskan 6,000 orang ini, mereka akan interview dan menyoal 6,000 orang ini, apakah radio yang mereka selalu mendengar, siapakah penyampai yang diorang suka, apakah tahap pendidikan mereka, apakah tahap pendapatan mereka, di mana diorang duduk dan sebagainya. Dan GfK ini mengambil masa dalam 6 minggu. Lepas itu mereka akan publish keputusan yang dibuat, dan berasaskan keputusan ini lazimnya pengiklan akan guna keputusan ini sebab mereka akan tahu mana radio station yang popular, mana announcer yang popular, dan dari itu mereka akan buat keputusan di mana mereka nak buat advertisement. So GfK survey ini adalah penting dari segi itu. Dalam GfK survey yang tiga survey yang lalu, the last 3 surveys, Suria results not so good. Down. Tak banyak, tapi down. Dan satu daripada soalan saya tanya, akibat daripada kemenangan Taizo ABP ini, ada tak kesan apa-apa? Sama ada Suria Petang meningkat listenership? Tak ada. Bahkan ia menurun. Itu kenyataan. Jadi oleh sebab itu, saya dah fikir lama, saya berpendapat kita mesti memperbaharui Suria. Kita mesti revamp Suria. Kita mesti membuat sesuatu yang akan meningkatkan pendengar-pendengar Suria. Lebih banyak lagi orang mendengar Suria. Jadi itu satu cara untuk menghitung jumlah pendengar. Lagi satu cara menghitung pendengar ialah digital listenership. Ini kami sendiri yang membuatnya. Digital listenership ni, siapa saja mendengar Suria, sama ada melalui app atau melalui website sampainya, dia akan register. Itu ada satu. Jadi bila digital listenership ni kata pada hari demikian dan segmen demikian ada 1,000 orang mendengar, ia benar 1,000 orang mendengar. Jadi saya selalu mengguna ini sebagai panduan nak tengok bagaimana prestasi Suria. Dan ini kita boleh buat tiap-tiap hari, daily, tiap-tiap minggu, monthly, atau tiap-tiap bulan. Selalunya kita buat tiap-tiap minggu. Sebab nak buat tiap-tiap hari, too much work. So kita buat tiap-tiap minggu dan kita hitung jumlah pendengar keseluruhan Suria dan jumlah tiap-tiap segmen. Berapa orang dengar pagi, tengah hari, petang dan malam. Jadi itu satu kriteria yang saya ikuti, listenership.
Lagi satu kriteria yang mungkin lebih penting ialah finance. Sebab saya bertanggungjawab atas Suria, saya mau Suria punya finance very good. Dan dari segi peninjauan ini, tiap-tiap minggu saya terima daripada sales department, daripada Laili department, setakat ini berapa banyak sales, berapa banyak revenue. Dan daripada finance department, tiap-tiap bulan mereka bagi tahu sales banyak ini, cost banyak ini, keuntungan ke kerugian. Ini satu cara saya meninjau prestasi finance, prestasi keuangan. Sejak mulanya Suria establish, tahun saya tak ingat, 12-13 tahun. Tahun 2021 adalah pertama kali Suria mencatatkan keuntungan, pertama kali 2021. Kemudian 2022 mencatat lebih keuntungan. Satu keuntungan yang rekod. 2023 tahun lalu accounts-nya belum finalize lagi sebab ini bulan Januari. Selalunya account 2023 macam tu middle of February baru settle dan kita akan membuat announcement middle of February. Kita telah pun membuat announcement selepas third quarter, iaitu pada 3 bulan yang lalu. Nampaknya the figures not so good. Tak nampak good dari segi Suria, dari segi sale, dari segi P&L, profit and loss. Tapi bukan Suria saja, keseluruh Star Media Group result is not good. Nanti apabila results company-company lain dihebatkan, saya tak terkejut company-company lain selain dari Suria juga akan mencatatkan kerugian ataupun keuntungannya jatuh. Jadi berasaskan, tadi saya kata berasaskan listenership, kita mesti revamp, memperbaharui Suria. Jadi dari segi finance juga saya beritahu manajemen Suria, kita mesti memperbaharui, berazam untuk memastikan yang 2024 lebih baik daripada 2023. InsyaAllah ini akan berlaku. Jadi balik pada kes Taizo tadi, kontrak 6 bulan dia akan tamat pada 9 hari bulan Mac yang akan datang. Selalunya dalam 2 bulan sebelum kontrak itu habis, kita beritahu sama ada pihak ini bagi tahu ataupun pihak itu bagi tahu. Dan saya tanya, adakah Taizo cakap apa-apa sebelum ini, iaitu pada bulan Januari? Tak ada, dia tak cakap apa-apa. Jadi selepas saya mengkaji, macam saya katakan tadi, listenership, finance dan sebagainya, selepas saya mengkaji semua aspek, saya membuat kesimpulan yang Taizo tidak lagi berminat untuk meneruskan sebagai announcer Suria. Mungkin itu sebabnya dia nak 6 bulan. Jadi saya kata, okay, saya ingin nak mengambil peluang ini untuk memperbaharui Suria, untuk revamp Suria. Saya telah membuat keputusan yang kontrak Taizo tidak akan disambung. Ini adalah keputusan saya sebab ini adalah tanggungjawab saya. Dan satu cara untuk kita membuat pembaharuan, saya beritahu pada pengurusan Suria, cari announcers yang baru. Kita nak revamp, cara yang baik sekali untuk revamp radio, announcer. Jadi saya tegaskan di sini lagi sekali, tanggungjawab ini adalah tanggungjawab saya. Saya yang membuat keputusan tidak memanjangkan kontrak Taizo. Saya beri arahan kepada pihak Suria, mereka cuma follow up on my arahan. Macam saya katakan tadi, saya tak kenal rapat dengan Taizo. Jadi keputusan yang saya buat bukan berasaskan personal, ini cuma berasaskan business decision seperti yang saya telah senaraikan. Dan saya beritahu kepada Suria, saya sendiri akan sampaikan keputusan ini kepada Taizo. Saya sendiri akan bagi tahu dia. Dan ada lagi satu keputusan yang saya mesti buat. Sebentar lagi pihak Suria akan membentangkan, mempersembahkan apa rancangan Suria dalam masa terdekat, terutama sekali untuk musim Ramadan Raya. Dan selalunya sebelum ini apa yang kita akan buat ialah kita buat
drama, kita buat video, kita buat lagu raya, kita buat pengiklanan, kita buat photoshoot dan semua ini. Dan oleh sebab Taizo tidak akan lagi bersama dengan kita, sepatutnya, seeloknya dia tidak lagi on air. So bila kita jalankan ini semua, tak eloklah kalau kita buat ni semua dia masih ada. So satu lagi keputusan ialah dia kalau boleh tidak on air dengan secepat mungkin. Walau bagaimanapun gaji dia akan terus dibayar sehingga tamat kontrak. Walaupun dia berhenti on air, gaji dia akan terus dibayar sehingga 9 hari bulan Mac. Lagi satu sebab ialah saya bagi tahu pada pengurusan Suria, senarai penyampai baru ini, saya mahu mereka mula sekurang-kurangnya sebelum 1 bulan sebelum sweep, sebelum survey. Surveynya, survey yang akan datang ialah pada mula 18 Februari selama 6 minggu. Jadi announcer baru ini akan bermula minggu depan, 6. Jadi oleh sebab ini kita hendak pendengar-pendengar kita get used to them, atau kalau ada apa-apa perubahan line up-nya, siapa pergi pagi, siapa pergi petang dan sebagainya, dalam sebulannya kita boleh buat perubahan. Saya katakan saya akan beritahu kepada Taizo, menyampaikan 1, kontraknya tidak akan dipanjangkan. 2, kita minta dia go off the air sebelum kontraknya habis. So pada 4 hari bulan Januari saya berjumpa dengan Taizo dalam ofis saya. Saya bagi tahu dia ini keputusan yang dibuat oleh saya. Kontraknya tidak akan dipanjangkan dan minta kalau boleh dia go on air pada secepat mungkin. Dan saya juga kata pada Taizo, selepas saya bagi tahu Taizo mengenai ini, saya akan panggil masuk dalam bilik pengurusan Suria dan juga HR, dan saya akan ulangi apa yang saya kata pada Taizo di depan mereka supaya mereka tahu. Jadi itu berlaku. Saya panggil siapa yang masuk ya, DJ Lin, JJ, HR, dan saya ulangi apa yang saya beritahu pada dia. Dan seperti saya katakan tadi, saya minta dia go on air the last time, dan saya kata kalau boleh minggu depan, iaitu minggu yang lalu. Dan saya cadangkan 12 hari bulan, hari Jumaat dia go on air secara terakhir. Lagi satu saya minta ya, supaya talk setnya yang terakhir, iaitu sebelum dia pergi, talk set yang dia kata goodbye dan sebagainya, saya minta dia rakamkan. Sebab saya kata saya tak nak dia go on air dan kata macam-macam sebelum dia pergi. Tapi dia kata tak, dia takkan buat macam tu sebab dia adalah seorang profesional. Apa yang berlaku sebenarnya pada 12 hari bulan yang lalu, pada last Friday, dia tidak rakam talk set itu. Dia go live. Bukan saja dia go live, dia minta salah satu daripada staff daripada digital untuk tangkap video. Bila dia buat, tuan-tuan semua dah tengok video tu. Pada masa itu juga DJ Lin naik studio sebab dia GM Suria, dia mewakili Suria untuk mengucapkan terima kasih dan good luck dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku selepas video ditangkap yang dia buat persembahan terakhir gunakan phone dia sendiri, depan DJ Lin dia mengatakan terima kasih atas penganiayaan ini. Dia kata terima kasih atas penganiayaan ini. Kemudian dia ambil handphonenya dan lagi sekali dia cakap ini adalah satu penganiayaan. Saya tak dengar masa dia pergi live, tapi saya dah tengok video apa yang dia katakan. So kalau tak salah saya antara perkara yang dia telah nyatakan dengan terisak-isak, dia kata dia masih nak kerja, dia tak reda pemergian ini. Macam saya kata dia kata ini adalah satu penganiayaan. Tapi apa yang berlaku selepas ini, video ini telah menjadi viral. Dia sendiri telah menghantar
melalui social media dan sebagainya. Siapa yang mendengar dan melihat video itu akan bersimpati dengan dia dan akan menyalahkan Suria. Siapa yang tak tahu latar belakang, ini satu perkara yang kita tak boleh elak. Dan berikutan dengan video ini, banyak netizen telah mengeluarkan macam-macam posting yang membuat macam-macam tuduhan. Hampir semua, mungkin semua posting ini mengencam DJ Lin. Seolah-olah DJ Lin lah yang bertanggungjawab kenapa kontrak Taizo tidak dipanjangkan. Ada yang minta DJ Lin letak jawatan. Ada yang minta supaya Suria pecatkan DJ Lin. Jadi macam-macam tuduhan dan tumahan dilemparkan, diserang pada DJ Lin. Ini termasuk anak-anak DJ Lin sendiri sebagai target serangan-serangan ini. Akibat daripada ini semua, pada pendapat saya mempersoalkan siapakah sebenarnya mangsa. Pendapat saya, mangsa sebenarnya tuduhan-tuduhan yang negatif ini ialah DJ Lin. Credibility DJ Lin menurun, reputation DJ Lin terjunang. Mungkin ini adalah rancangan yang mula-mula, mungkin ini adalah tujuan menjatuhkan DJ Lin. Tapi DJ Lin ini adalah General Manager Suria. Itu tugas dia. Jikalau siapa-siapa attack General Manager Suria, ia bermakna you attack Suria. Ini yang kesimpulan yang saya buat. Sedikit sebanyak mengenai DJ Lin. Siapa yang kenal dia? Saya dah kenal DJ Lin bertahun-tahun dan berasaskan saya punya opinion, ketaat-setiaan dan dedication DJ Lin terhadap Suria tidak patut dan tidak boleh dipersoal. Hidup DJ Lin berputar around Suria. Siang hari dia GM, malam hari dia announcer, weekend dia tidur. Ini sebenarnya, tanyalah kawan semua. Cuba telefon DJ Lin hari Sabtu ke hari dia tidur. Dari segi tugas DJ Lin, apa yang dia ada dua tugas. Dia appointed sebagai dua. Satu GM Suria, satu announcer. Mula-mula sebagai GM. Sebagai mana-mana GM, tujuan pertama atau keutamaan ialah kewangan untuk menentukan yang company itu beruntung. Dia bermula jadi GM 2021 dan seperti saya katakan tadi, pada tahun 2021 ini pertama kali Suria membuat keuntungan pertama kali. 2022 keuntungan Suria meningkat. 2023 macam saya katakan tadi belum habis lagi, tapi nampaknya takkan bagus. So berasaskan ini, saya berpuas hati dengan prestasi DJ Lin sebagai GM. Lagi satu, sebagai penyampai. Macam saya katakan tadi, ada dua cara macam mana nak menghitung sama ada penyampai announcer itu bagus ke tak, iaitu listenership. Cara GFK ataupun cara digital. GFK itu dia punya listenership memang tinggi, tapi saya memilih digital listenership. Saya ada buktinya. Kalau kita ikuti listenership setiap minggu, yang tinggi sekali ialah sama ada DJ Lin atau Cik Piah. Minggu lepas DJ Lin naik sikit, sebelum tu minggu tu Cik Piah naik sikit, minggu sebelum tu DJ Lin naik sikit. Jadi tiap-tiap minggu dua-dua orang ni berlumba, satu yang teratas, satu mungkin bawah. Jadi dari segi sebagai penyampai, saya juga tak ada masalah dari segi. Jadi tak ada sebab apa sama ada Suria patut memecat DJ Lin atau DJ Lin patut meletakkan jawatan. Tak ada sebab prestasinya memang bagus. Tapi macam saya katakan tadi, walaupun prestasi DJ Lin ini bagus, dia adalah pemimpin satu pasukan, dan tanpa pasukan ini
DJ Lin tak boleh berjaya. Dia tak akan berjaya kalau tak ada pasukan ini. Jadi di sini saya nak iktirafkan pasukan Suria ini, dan saya bangga atas pasukan Suria ini, atas ketua-ketua jabatan berkenaan. Mula sekali Jabatan Sales and Revenue diketuai oleh Laili. Laili, mohon. Ini Laili. Laili inilah yang hari dia kata headache lah, apa semua susah nak cari dia. Tapi apa yang sales dan revenue yang didapati oleh Suria, dialah frontman, front woman jadi. Jabatan yang penting lagi satu ialah content and programming yang diketuai oleh JJ. JJ. Nama sebenarnya Burhanuddin, kita panggil JJ saja. Dialah menentukan apa lagu yang dimainkan, bila talk set, bila advertisement. Jadi apa saja go on air, dialah bertanggungjawab. Lagi satu jabatan yang penting ialah marketing, diketuai oleh Christopher. Christopher ni nama dia panjang, susah nak pronounce, tapi kita orang panggil dia Chris saja. Okay? Dialah bertanggungjawab atas image Suria, bagaimana nak market Suria, apa yang Suria buat on ground apa semua, dialah menentukan, dan dia ada pasukan dia sendiri. Lagi satu ialah digital department yang diketuai oleh Pak An. Mana Pak An? Pak An yang menentukan website, social media, apa semua berkaitan dengan Suria. Lagi satu engineering oleh Anwar. Anwar ada tak? Ada lagi orang. Anyway, Anwar ialah ketua engineering, dan Anwar menentukan semua perkara teknikal, baik di dalam studio ataupun pemancar dan sebagainya. Dia tentukan yang ini berjalan supaya siaran Suria tidak terganggu. Seperti saya katakan tadi, kita memantau pendengar, dan ini adalah tanggungjawab Mindy Chin. Mana Mindy? Saya suruh dia datang, dia datang. Anyway, Mindy Chin ni dialah yang tahu banyak mana pendengar, dialah menghitung GFK, dialah menghitung digital. Dia cakap cepat. Saya kata, Mindy, I want this. Tidak lagi, ataupun besok dia hantar. Lagi satu, kita ada produk yang baru, Suria 7, Suria 7. Ini editornya ialah Roslan. Len, mana awak? Okay. So, ini adalah produk kita yang baru, satu majlis majalah mingguan. Saya suka tengok, terutama sekali digital form, sebab terang dan sebagainya. Dan juga saya memberi pengiktirafan yang ahli-ahli Star Media Group yang luar daripada Suria, seperti HR, seperti finance, seperti corporate comms, legal, admin dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan terhadap. Saya harap saya telah memberi penerangan yang cukup. Itulah sedikit sebanyak latar belakang yang saya nak berikan. Tetapi sebelum saya akhiri, saya ingin membuat satu kenyataan. Ini kenyataan yang penting. Saya harap berikutan dengan ini, perkara mengenai ini akan tamat dan tidak akan dibangkitkan lagi. Tapi saya ingat, walau bagaimanapun, saya nak bagi tahu, jika ada mana-mana pihak yang membuat kenyataan atau yang terus membuat kenyataan atau komen dan sebagainya yang merupakan fitnah atau bahasa Inggeris defamatory, kami berhak dan tidak teragak-agak akan mengambil tindakan undang-undang dan sebagainya. Saya ulangi dalam bahasa Inggeris. I hope this is the end of this matter here, and I hope that it will not be brought up again. Nevertheless, if there are any parties who make or continue to make negative comments or any comments that are considered defamatory to Suria,
we have the right and we will not hesitate to take legal action. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam membuat laporan. Satu, be fair. Be fair, bersikap adil. Imbangkan reporting awak. Balance your reporting. Find out the truth. Apa yang sebenarnya berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita ada sesi soal jawab, dan di sini apa saja soalan mengenai Taizo dan perkara berkaitan dengan Taizo, saya sendiri akan jawab. Soalan-soalan lain mengenai Suria akan saya bagi pada pengurusan Suria. Tapi sebelum sesi soal jawab itu, elok kita dengar apa persembahan Suria dan ambil peluang ini untuk memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian senarai baru announcer kami. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Datuk. Semoga mungkin selepas ini kita ada sesi soal jawab yang akan diadakan sebentar saja lagi, dan diharapkan kepada anda dapat bersabar. Tetapi sebenarnya agenda sebenarnya untuk memberikan kepada anda sebuah yang terbaru yang untuk melalui untuk tahun 2024, Suria FM dengan bangganya mengumumkan barisan penyampai Suria FM 2024.
Nampak sikit. Baiklah, ini di antara barisan-barisan penyampai yang terbaru di Suria FM yang mendengarkan di frekuensi di Lembah Kelang 105.3 FM ataupun di www.suria.my. Dan di sini kita menjemput semua penyampai ke tempat duduk masing-masing. Bukan makan lagi ya. Sila. Sila ambil tempat masing-masing. Baiklah, apapun dengan ni kita nak tengok sesuatu khas untuk anda di tahun 2024. Dipersilakan. Tuan-tuan hadirin yang dihormati, pengurus besar Suria FM, DJ Lee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Rakan-rakan media, bagus. Terima kasih kerana sudi hadir untuk majlis yang kita anjurkan pada petang ini. Dan pertama sekali yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Amiruddin bin Muhammad Raus, Pengerusi Star Media Radio Group SMRG, merangkap ahli lembaga pengarah Star Media Group Berhad. Juga selamat datang kepada ketua-ketua jabatan Suria FM yang dikasihi rakan-rakan media yang saya sayangi dan saya hormati. Juga barisan penyampai Suria FM, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dengan limpahan kurnia-Nya kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk Majlis Sidang Media Suria 2024 bagi memperkenalkan barisan penyampai baru kami sekaligus berkongsi program hiburan menarik yang bakal dijalankan dalam masa terdekat ini. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media kerana sudi meluangkan masa. Dan Suria FM dengan sukacitanya ingin memperkenalkan muka baru di Suria. Seperti yang dapat anda lihat, Datuk Fiz Pairuz yang bakal bergandengan bersama Ajak dan Suraya di segmen Morning Morning Suria pada setiap Isnin hingga Jumaat dari jam 6 pagi hingga 10 pagi. Kai Hassan bakal ke udara dan mengambil alih segmen Morning Morning Suria juga Carta Suria Top 40 sepanjang tempoh Suraya bersalin bagi memastikan kelangsungan kualiti kandungan bagi kedua-dua segmen ini. Dan untuk pengetahuan semua, Isnin hadapan Suraya dah mula MC dan bersedia untuk ke lab baru. Dan seterusnya, penyampai baru yang ketiga adalah Ciwan Cilok yang akan bergandengan bersama Rara menemani petang pendengar menerusi segmen Suria Petang pada setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 3 petang hingga jam 7 petang. Dan apa yang anda saksikan pada petang ini adalah merupakan satu langkah strategik dalam memberikan kepelbagaian dengan variasi kandungan yang lebih menarik dan lebih segar. Setiap penyampai dipilih melalui proses pemilihan yang teliti, menekankan kemahiran profesional dan pengalaman luas selain mempunyai bakat serta minat yang mendalam dalam bidang penyiaran radio Malaysia. Hadirin yang saya sayangi, selain penampilan muka baru penyampai Suria FM, Suria FM juga berterusan untuk menyajikan pelbagai program hiburan istimewa khas untuk anda, khas untuk pendengar setia kami, pendengar setia Suria FM. Dan pastinya kami akan terus memberikan yang terbaik untuk menghargai sokongan padu serta kesetiaan yang tidak berbelah bagi yang telah diberikan oleh pendengar-pendengar Suria FM selama ini. Okey, dan sepanjang Februari hingga April 2024,
pendengar Suria FM boleh mengikuti semua program menerusi platform digital Suria Malaysia, menerusi saluran radio Suria FM dan juga YouTube channel kami Suria TV serta platform social media Suria Malaysia. Baik, antara perkongsian antara inisiatif yang telah kami sediakan bagi membuka tirai 2024, ini adalah merupakan kempen sebagai tanda menghargai kesetiaan para pendengar kami, kempen Seikhlas Suria dan juga kempen Suria Kongsi Rezeki. Kami ingin orang kata menghargai kesetiaan para pendengar kami. RM60,000 menanti untuk dihadiahkan, untuk dikongsi bersama dengan para pendengar setia kami bermula hari Isnin hadapan di Suria FM. Untuk kempen Seikhlas Suria yang akan bermula pada 22 Januari iaitu hari Isnin, menerusi segmen Morning Suria, Gaya Suria, Suria Petang juga Suria Cinta. Nak menyertai sangat mudah, hanya perlu menghantar WhatsApp saja. Dan pendengar terpilih akan dihubungi oleh penyampai yang bertugas sekaligus akan menerima RM300 setiap seorang. Manakala untuk kempen Suria Kongsi Rezeki merupakan inisiatif Suria FM juga untuk memberikan wang tunai kepada 120 orang pendengar yang setia mendengarkan Suria FM yang tak berganjak ke stesen radio yang lain, dan mereka hanya perlu menceritakan atau berkongsi kepada kami apa yang akan dibuat kalau ada RM300. Jadi pendengar perlu menghantarkan WhatsApp dan kongsikan kenapa, bagi tahu kami kenapa. Kalau ada 300, apa yang anda lakukan? Nak belanja mak ke, nak belanja pasangan dan sebagainya. Dan penyertaan yang terpilih yang mendapat panggilan pada penyampai Suria akan menerima RM300. Juga melibatkan 4 segmen utama, Morning Suria, Gaya Suria, Suria Petang dan juga Suria Cinta. Dan kami juga mengatur satu inisiatif. Ini tidak pernah kita buat sebenarnya, iaitu kempen YB Suria Masuk Kampung. Kita akan membawa penyampai Suria FM untuk bertemu dengan pendengar setia Suria di kampung pendengar. Ini insya-Allah akan dijalankan pada bulan Ramadan. Kita akan rewang, masak, juara berbuka bersama-sama. Kita akan solat maghrib dan berbuka bersama-sama, dan kita akan solat tarawih bersama-sama. Dan juga banyak orang kata CSR kempen yang akan berlangsunglah sepanjang kempen YB Suria Masuk Kampung. Dan juga semestinya seperti kita tahu, selain Ramadan, Raya juga bakal menjelma, masa berjalan begitu pantas. Jadi kami juga sedang mempersiapkan konten yang menarik untuk drama Raya Suria bagi tahun 2024. Begitu juga dengan lagu Raya Suria 2024. Dan saya kira itu saja yang ingin saya kongsikan tentang perkembangan terkini dari aktiviti Suria FM. Sekali lagi saya mewakili Suria FM mengucapkan jutaan terima kasih buat anda, rakan-rakan media yang sudi meredah jam dan sebagainya lepas solat Jumaat tadi untuk hadir ke sini bersama-sama kami. Pernyataan atau press statement, saya tak buat itu. Saya tunggu pada hari ini sebab ini lebih lengkap dan ini adalah satu peluang untuk semua yang hadir, dan saya beritahu sekali. So that is a logical conclusion. Okay, soalan kedua. Soalan kedua mengenai dakwaan Pak Aizul kata ada juga berpunca daripada nak naik gaji, ada kaitan juga dengan soal kenaikan gaji. So mungkin boleh jelaskan dakwaan, adakah dakwaan itu benar ataupun salah. Okey, apa yang berlaku ini, siapa saja announcer apabila nak diperbaharui ataupun nak memulakan tugas, macam saya katakan tadi, mereka selalu tanya saya. Okay. Dan saya bagi pandangan, saya bagi guideline apa yang nak dicakapkan. Okay. Selepas itu, apabila ditandatangani apa saja perjanjian yang telah ditandatangani, bermakna ini telah dipersetujui sebelum ia ditandatangani. Memang ini soalan gaji ini ialah salah satu daripada consideration yang kita kira. Banyak kes-kes ada minta gaji lebih sikit lah, kurang sikit lah, dan selalunya sama ada kita sambungkan, tak sambungkan, selalunya berasaskan dengan gaji.
Tapi ini ada, ya, saya akui ada perbincangan, negotiation mengenai gaji. Tapi apa yang ditandatangani adalah gaji yang telah dipersetujui. Kalau dia tak setuju, dia tak tandatangani, dia tak ada lah. Ya, itu soalannya, itu jawapannya. Itu saya kena tanya HR lah sebenarnya. Tapi sebenarnya sama ada lebih hal ke sama ada lebih. Okay? Jadi apabila awak tanda tangani, gaji itu terbentang dalam kontrak. Yang terbentang dalam kontrak. Takkan awak nak sign jumlah gaji itu tak ada dalam kontrak. Mustahil. Okay, dakwaan mengatakan keputusan ini turut melibatkan DigiLink. Sejauh mana kebenaran itu? Dan soalan kedua boleh tanya terus? Okey. Tadi saya dah terangkan. Saya ingat saya dah jelaskan. Saya ulangi. Tanggungjawab sepenuhnya Suria FM ini ialah saya sendiri yang membuat keputusan sama ada Taizo dipanjangkan atau tidak. Saya sendiri. Saya telah membuat keputusan itu dan atas pendapat saya dan selepas saya memberi consideration dan sebagainya, saya membuat keputusan tidak akan menyambung kontrak Taizo. Dan saya beritahu kepada pengurusan. Ini bukannya responsibility ataupun keputusan yang buat oleh DigiLink. Saya sendiri yang buatnya dan follow up oleh HR dan sebagainya. Okey, kontrak Taizo akan berakhir pada bulan 3 dan dalam tempoh ini adakah Taizo perlu tak boleh berada dalam stesen lain atau bagaimana? Okey, jadi sebenarnya macam saya katakan tadi, kontrak yang dia tanda tangani ialah 6 bulan. Okay. Dan kontrak ini berakhir pada 9 hari bulan Mac. Okay. Jadi gajinya akan terus sehingga 9 hari bulan Mac. Jikalau dia kata hari ini dia kerja tempat lain, okay. Ini saya terulang kepada HR lah, apa tindakan yang patut dibuatnya. Tapi selalunya kalau you dah ada kontrak, you nak buat dengan yang lain, sepatutnya you resign lah sebelum ambil kerja yang lain. Okay. Jadi ini prosedurnya mengikut undang-undang, mengikut HR. Okey, soalan mungkin boleh DigiLink komen sikit pasal isu ni sebab dah terkait dengan DigiLink sampai DigiLink dikecam oleh netizen. Macam saya katakan tadi, semua soalan mengenai Taizo saya sendiri akan menjawabnya. Dan ini apabila tumahan-tumahan dan tuduhan-tuduhan ini diserang oleh DigiLink, saya telah memberi nasihat kepada dia, jangan jawab, jangan respon apa-apa. Dia sampai takut nak buka sosial media dia, mesti ada kencaman macam-macam dan sebagainya. Saya kata, jangan jawab, jangan apa, tunggu press conference ini, tunggu hari ini dan kita akan beri keterangan. Datuk, dakwakan dia bahawa dia tak tahu dan diberitahu dalam 24 jam tu tak benar. Tak benar. Tak benar sama sekali. Seperti saya katakan tadi, mengikut kontrak tak ada obligation untuk satu parti beritahu satu parti lagi. Tak ada obligation. Kalaulah kata kita diam, dia pun diam, bermakna 9 hari bulan Mac habislah. Tapi macam saya katakan tadi, tak eloklah kalau kita diam. Dia tak bawa apa-apa. Dia tak kata apa-apa. Jadi kita yang kata. Dan selepas keputusan dibuat, saya kata okay, elok kita bagi tahu Taizo dan saya sendiri ambil tanggungjawab itu memberitahu dia. Nah, itu yang berlaku. 24 jam tu tak ada. Satu lagi kalau saya salah dan betulkan, maksudnya kat sini 6 bulan tu dia yang minta, betul? Ya. Dan dalam masa 6 bulan tu sebelum habis kontrak, dia sendiri tak ada usaha datang untuk berbincang ke ataupun bertanya untuk menentukan minat bersama. Tak ada. Ini apa inisiatif untuk memberitahu dia adalah pihak kami. Datuk, selepas isu ini timbul, ada banyak pula
dakwaan daripada bekas-bekas penyampai Suria yang seolah memberi bayangan yang mereka juga mendapat nasib yang sama seperti Taizo. Mungkin pihak Suria ada jawapan mengenai ini. Ini kes-kes kebelakangan ini saya tak nak bawa di sini, dan saya tak nak mempertahankan apa sahaja keputusan yang kita buat mengenai penyampai-penyampai yang previous ni. Kita memang ada banyak masalah dengan penyampai-penyampai yang lalu. Banyak. Saya tak nak senaraikan ini semua. Pada masa penyampai itu bermasalah sedemikian, macam-macam dia orang tahu dalam media. Macam-macam. Tapi kami tak ada respon apa-apa sebab itu bukannya. Dan seperti tuan-tuan dan puan-puan saya tahu, industri radio ini ialah industri entertainment, industri hiburan. Dan dalam media hiburan ini macam-macam ada berlaku. Tuan-tuan sendiri tahu, bintang filem, bintang TV, bintang radio dan semua ini akan ada macam-macam, dan tiap-tiap orang ada dia punya website macam-macam, dan tiap-tiap orang ada peminat, ada juga yang benci. Itu satu perkara yang normal, bukan satu perkara yang ganjil. Baik, silakan. Okey, Datuk, berdasarkan isu yang berlaku ni kan, sehingga netizen pun melancarkan kempen untuk memboikot Suria FM. Adakah situasi itu telah benar-benar berlaku sekarang, dan bagaimana prestasi Suria FM selepas keputusan memboikot ini? Ada beberapa tindakan yang kita boleh sifatkan sebagai memboikot. Okay? So macam ada kata akibat daripada sengketa Gaza ni, orang kata boikot McDonald. So McDonald sendirilah tengok sama ada orang boikot ke tak. Itu dia punya bukti, ada jualan ke tak ada jualan. Akibat boikot ini ke atas Suria, apa yang kita asaskan untuk menentukan sama ada boikot ke tak ada boikot? Apa dia measurement kita? Macam mana kita menentukan sama ada boikot ke tak ada boikot? Satu daripada mungkin terjadi, apa saja yang telah terjadi, apa saja yang telah kita buat keputusan, ini adalah satu risiko yang kita sendiri akan ambil. Mungkin selepas ini Suria terjunam, semua terjunam, habis, income pun tak ada, apa semua. Itu adalah risiko yang kita ambil sebagai satu business entity. Mungkin pendengar-pendengar Suria tak ada lagi. Jadi macam saya katakan tadi, kita ada mengikuti bagaimana kita menghitung pendengar Suria. Cara yang terbaik sekali macam saya katakan tadi ialah digital listenership. Tiap-tiap minggu kita monitor sama ada minggu ini ada naik ke turun, minggu depan kita tahulah. Lepas tu minggu depan, minggu selepas ni kita tahu. Jadi ini kita sentiasa monitor. Jadi jikalau ada kesan, ini akan menunjukkan yang listenership dah turun. Jikalau betul-betul listenership turun, kita akan mengambil tindakan sewajarnya, mungkin berubah balik, tukar balik. Okay, itu salah satu cara nak menentukan boikot ke tak. Dan lagi satu ialah kita tunggu result GFK sama ada. Dan boikot keputusan GFK ni ada dua cara. Satu, kita bandingkan prestasi kita pada kali ini bandingkan dengan kali yang lepas. Kita meningkat ke kita menurun, itu satu. Lagi satu, kita bandingkan diri kita dengan stesen-stesen lain. Stesen lain lebih baik ke atau tidak? Stesen lain juga akan membuat bandingan mereka sendiri berasaskan GFK result atas mereka sendiri. Mereka akan cari macam mana kita buat tahun ni, macam mana tahun lepas, macam mana. Ini semua part and parcel of the. Itu cara kita menentukan boikot, ada boikot ke tak. Okey, baiklah. Ada lagi persoalan sebelum kita nak teruskan dengan persoalan dengan muka-muka baru di Syria? Tanya berkenaan dengan Taizo, saya akan jawab je. Lepas
lepas ni kalau tak ada lagi soalan, saya minta duduk dan you boleh soal pada penyampai kita. Ya. Tapi saya janganlah buat embarrassment depan khalayak dan tanya mereka depan khalayak ni apa pendapat mereka mengenai isu ini. Okey, Najib. Tak patut tanya tu. Dato' Suria FM ada perancangan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Taizo tak memandangkan Macam saya katakan tadi, kita tak akan mengambil undang-undang melainkan ada kes, melainkan kalau ada selepas ini siapa saja yang membuat kenyataan, apa-apa saja kenyataan, sama ada dalam media ke dalam apa saja, dan kami tengok macam mana kenyataan itu. Adakah bersifat akan mencemarkan atau memburukkan keadaan Suria, dan pada masa itu kita akan membuat ketetapan sama ada mengambil tindakan atau tidak. Tapi buat masa ini tak ada rancangan nak ambil rancangan. Jadi sebab sebelum ini kita tak bagi tahu yang kita akan mengambil tindakan ini jika ada perkara-perkara ini. Jadi apa yang telah berlaku selepas ini kami tidak akan mengambil tindakan sebab kita tak ada bagi apa-apa kenyataan. Tapi sekarang kita dah bagi kenyataan, dan kalau ada apa kenyataan atau komen selepas ini dan kami sifatkan itu sebagai fitnah ataupun defamatory, kita nanti consider sama ada patut ke ambil tindakan ataupun tidak. Mungkin setengah daripada itu ialah komen yang dilemparkan tanpa fikiran apa-apa. Kita tengoklah macam mana. Soal boykot, secara prestasinya Taizo sendiri adakah ini merupakan aset bagi Suria apabila kehilangan secara prestasinya, adakah Taizo merupakan aset bagi Suria memandangkan kehilangannya adakah memberi kesan kepada Suria dari segi operasional? Okey, kesan ni macam saya katakan tadi, sama ada satu penyampai itu popular ke tak popular ke, bagi saya tak ikut dia orang punya Facebook ke, dia orang punya apa ke, berapa orang dengar, sebab itu bukan asas yang saya gunakan untuk membuat sesuatu penilaian. Penilaian sama ada pemergian Taizo akan menyebabkan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang tak baik. Saya terpaksa tunggu penghitungan pendengar. Macam saya katakan tadi, minggu depan saya tengok keputusan pendengar minggu ini, jangan kita tahu minggu depan adakah turun atau tak. Sama ada Suria keseluruhannya turun atau naik, sama ada segmen Cik Piah turun ke naik. Tapi saya ingat Cik Piah punya ni tak ada kena-mengena dengan Taizo. Tak ada. Kalau orang suka dengar Cik Piah oleh sebab apa yang terjadi pada Taizo, dia orang nak boykot Cik Piah, itu terpulang pada dia orang. Jadi dari segi itu kita tunggu. Jadi dari segi itu macam saya katakan tadi, segmen-segmen Morning Suria, segmen Sepia, segmen Suria Cinta, mungkin ada Suria Cinta sebab Dijelin telah diserang dan dihentam sekali. Mungkin pendengaran segmen Dijelin mungkin turun. Tunggu minggu depan. Dan mungkin pendengaran Suria Petang menurun oleh sebab Taizo tak ada lagi. Mungkin dia naik oleh sebab Super Ciwak Sulian sekarang ada. Mana kita tahu. Mungkin dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 1 bulan, kita punya penyampai baru akan menambahkan lagi pendengar. Itu yang kami harapkan, dan itulah sebabnya kenapa kami pilih diorang ni semua. Sebab ini adalah press conference,
Jadi apa-apa saja saya kata ini akan awak petik dan akan awak silakan. Itu memang betul. Jadi dari segi ini saya tak ada komen. Itu yang the best answer I can give. Saya tak akan kata. Saya ulang, saya tak akan kata. Saya tak akan memberi jaminan yang ia akan diambil balik. Saya juga tak beri jaminan yang dia tak akan diambil balik. Okey, silakan. Hai, Datuk, sorry, memandangkan Taizo masih berada dalam kontrak until bulan Mac. So adakah pihak Suria menunggu permohonan maaf dari Taizo, maybe to tone down the situation? Kami tak akan meminta maaf. Tak ada soalan saya maafkan awak. Dia kata saya maafkan awak. Ini tak ada. Sebab tahap sekarang ini adalah satu tahap yang susah nak diperbaiki oleh sebab keadaan-keadaan macam ini. Jadi kita terpulang macam saya katakan tadi, jikalau ada kenyataan daripada sesiapa termasuk saya, dan kami tengok kenyataan ini berunsurkan benda-benda yang mencecah prestasi Suria, dan kami akan mengambil tindakan sewajarnya. Macam saya katakan tadi, terpulang apa yang akan jadi dan tindakan seterusnya akan berasaskan tindakan sewajarnya. Soalan itu diubah. Soalan itu Tak dengar, tolong Pakai mic. mic. Mana? Saya bukan saja mata tak bagus, tapi telinga pun juga. Saya ulang semula soalan itu tadi sebab Datuk tidak menjawab soalan yang sebenar. Soalannya adalah, adakah pihak Suria FM menunggu permohonan maaf daripada Taizo susulan tindakannya? Jawabnya tidak. Kita tidak menunggu. Hai Datuk. Siapa tu? Saya ada dua soalan. Tapi saya bagi soalan. Dulu bukan naik kapal tu. Betul. Naik kapal, naik bas, naik van. Macam kita naik sama. Okey, soalan saya. Soalan saya, sebab tadi Datuk ada beritahu perbincangan untuk menyambung kontrak yang selama 6 bulan tu dibuat pada bulan Ogos kan? Dan saya ulangi. Okey. Kontrak dia habis pada bulan Oktober tahun lalu. Okey. Jadi selalunya lebih awal daripada kontrak itu tamat, jikalau kita nak memperbaharui, kita discuss lebih awal. Dan selalunya dalam 2 bulan sebelum kontrak. Jadi pada bulan Ogos tahun lalu kita buat perbincangan, dan pada masa itulah yang dia minta 6 bulan. okey, ketika itu maknanya Taizo baru saja memenangi anugerah AVP kan dalam lepas sebab dia menang bulan Julai dan kita bincang kontraknya bulan Ogos. Adakah daripada situ Datuk mungkin melihat ada perubahan sikap, mungkin sebab ada mana buat, mungkin ada demanding sebab itu hanya nak sambung kontrak selama 6 bulan, dan adakah pihak Suria menamatkan kontrak itu lebih awal kerana bimbang dalam tempoh itu jika menghampiri tamat kontrak tu mungkin tiba-tiba Taizo tak mahu lagi sambung dan dia akan mengganggu perjalanan program Suria untuk tempoh selanjutnya. Okay. Macam saya katakan tadi, apabila kita negotiate kontraknya pada bulan Ogos, iaitu kontraknya habis pada bulan Oktober 2023, kita beri tawaran kita nak panjangkan selama 1 tahun. Itu memang. Jadi kalaulah dia setuju 1 tahun, kontraknya akan habis pada bulan Oktober tahun ni. Itu 1 tahun. Tapi dia tak nak 1 tahun, dia nak 6 bulan. Nanti kita pendekkan 6 bulan, bermakna Oktober 2023 sehingga Mac 2024. Itu kontrak yang in existence, legal contract now. Jadi sebab kita nak beritahu dia yang kita tak akan sambung, itu sebab kita beritahu dia
minggu lepas, lebih kurang 2 bulan sebelum kontrak. Ya. Soalan ini lebih kepada DJD. Kesihatan mental DJD dalam menghadapi serangan netizen di laman sosial, adakah DJD sendiri akan mengambil tindakan memandangkan serangan ini bukan ke atas DJD saja tetapi ke atas anak-anak juga? Nanti tak soalan tak ada tak apa dengar tadi. Sebab Kita pakai mic, kita pakai mic. sebabnya macam saya. Hello. Soalan ini lebih sesuai rasanya DJ Lin untuk menjawab. Saya nak tanya mengenai kesihatan mental DJ Lin sepanjang keadaan ini berlaku, memandangkan netizen menjadikan DJ Lin sebagai sasaran di laman sosial, dan adakah DJ Lin sendiri akan mengambil tindakan memandangkan sasaran bukan saja ke atas DJ Lin, malah ke atas ahli keluarga DJ Lin? Secara personal lah tindakan itu. Okey, bagi saya jawab sikit dulu ya, DJ Lin. Dari segi apa saya katakan tadi, DJ Lin ni ada 2 tugas. Tugasnya, satu sebagai general manager, dan saya telah senaraikan tugas-tugas apa tugas general manager dan bagaimana kami menghitung sama ada dia berjaya atau tak berjaya sebagai general manager. Saya dah bagi tahu. Lagi satu tugasnya ialah sebagai penyampai. Jadi tugas-tugas sebagai penyampai, macam saya bagi tahu, awak semua dah dengar Suria cerita, tahu apa yang dimain, lagu-lagu yang dimainkan dan sebagainya. Jadi dari segi ni, sebagai general manager Suria, dia akan mengambil kepentingan Suria terlebih dahulu. Sepatutnya dia tidak akan membuat apa-apa kenyataan yang mungkin mencemar keadaan kepentingan Suria. Tapi sebagai announcer, saya serah kepada dia. Mungkin boleh tanya dia selepas ini one-to-one interview kalau nak. Tapi tidak boleh jawab lah sekarang kiranya. Jadi tak boleh bersuara sekarang ke? Saya tak halang, saya tak ada mentangkan yang saya ini ialah satu diktator. Saya jawab lah Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang semua. 25 tahun saya dalam industri radio dengan rekod yang sangat cemerlang, dengan 13 anugerah besar dari berbagai kategori yang telah saya menangi. Penyampai radio terbaik, penyampai radio popular, penyampai radio paling dipercayai, ikon wanita muda negara, dan berbagai anugerah lagi. Pengiktirafan yang saya terima dari anugerah Si Angkasa, anugerah Bintang Lebih Harian, anugerah the most trusted radio presenter, anjuran majalah Radio Digest Australia, dan berbagai lagi. Saya kira saya bina jenama DJ Lin itu daripada kosong sejak saya menceburi industri radio pada tahun 1999. Saya cintakan dunia radio, dan radio ni adalah hidup mati saya, saya nak cakap. Arwah mak saya pun pernah pesan, memang radio nombor 1 lah hidup saya. Keluarga jatuh nombor 2. Dari dulu sampai mak saya meninggal tu, itu yang terjadi. Tapi bagi saya ingin melihat Suria FM itu selepas diberi tanggungjawab memimpin Suria FM sebagai general manager pada tahun 2021, maafkan saya. Tanggungjawab saya semakin besar, bukan sekadar seorang penyampai radio, tetapi saya menggalas 2 tanggungjawab serentak. Dan keutamaan saya adalah jenama, adalah brand Suria FM itu sendiri. Dan saya berusaha yang terbaik untuk memastikan brand Suria itu terus melangkahkan kejayaan dari hari ke hari. Saya pernah dikecam sebelum ini oleh bekas-bekas penyampai yang tak ditanggung kontrak, mungkin di bawah pengurusan saya lah. Kalau ada beberapa nama yang itu tak semua yang mana berada di sosial media sekarang, kontrak mereka ditentukan waktu pengurusan saya. Ada yang tidak, ya. Jadi saya dah lari dengan kecaman. Tak semua orang kenal saya. Yang pernah berurusan dengan saya, mereka tahu DJ Lin itu bagaimana orang, dan betapa sayangnya saya terhadap industri radio,
betapa saya menghargai peminat-peminat saya yang setia menyokong saya dari 25 tahun yang lalu hinggalah ke sekarang ini. Saya bersyukur atas anugerah itu kerana dianugerahkan peminat yang sangat loyal. Walaupun dikecam sehingga sekarang ini, dari Jumaat lalu sejak video itu viral sampailah sekarang, kalau kita hitung hampir 9 hari lah kot, saya kira makian, cacian, tomahan, gelaran, perkataan, semuanya itu bagi saya tak boleh menyalahkan netizen kerana mereka tidak tahu apa yang berlaku. Di waktu itu mereka hanya melihat satu kisah video yang terpapar sejak Jumaat lalu, tapi di sebalik apa yang berlaku itu tiada siapa yang tahu. Jadi saya tak patut untuk menghukum netizen yang tidak bersalah, yang tidak menahu apa-apa, yang tidak tahu apa-apa dalam hal ini. Memang saya tak nafikan hentaman, kecaman, cacian, makian berterusan kepada DJ Lin. Okay? Malahan terhadap anak-anak saya sendiri. Bagi saya sebagai seorang yang ada nilai kemanusiaan lah, anak saya tak bersalah. Nak kecam ke, tak kisahlah anda tahu ke tak tahu hujung pakai cerita. Nak kecam DJ Lin, you kecam DJ Lin, saya tak ada masalah. Tapi awak jangan sentuh anak-anak saya. Anak-anak saya tidak bersalah sama sekali. Anda menghukum mereka tanpa asas yang kukuh. Anda menggelar macam-macam ibu dia. Mereka juga seorang anak. Mereka juga ada perasaan. Mereka juga adalah manusia biasa. Mereka juga punya emosi dan juga hati. Jadi bagi saya, ini apa yang berlaku ni adalah satu, bagi saya percaya ada hikmah. Ada hikmah yang Allah jadikan. Allah tak akan jadikan sesuatu tanpa hikmah, tanpa diiringi dengan hikmah. Saya tak tahu apa hikmah itu untuk Suria FM. Saya tak tahu apa hikmah itu untuk diri saya, untuk jenama DJ Lin. Saya tak tahu. Tetapi saya sangat percaya satu ketika semua netizen-netizen yang mengecam saya, yang menghantam saya secukup-cukupnya, menggelar saya dengan pelbagai panggilan, cacian, hinaan, makian yang sampai tak boleh nak terima sebagai seorang manusia. Saya percaya satu ketika mereka akan menyedari kenyataan adalah tetap kenyataan. Itu adalah pasti. Dan memang saya anggap ini sebagai satu proses pembelajaran untuk saya, untuk memantapkan mental fizikal saya dengan kuasa viral, kuasa social media yang very powerful right now. Kita tak boleh menafikan, tetapi kita juga tidak boleh menyalahkan netizen kerana mereka tidak tahu di sebalik kisah sebenarnya apa. Itu kita kena faham. Cuma kalau boleh menghukum, biarlah selepas kita ketahui fun fact ataupun kenyataan yang sebenar-benarnya dari kedua-dua belah pihak. Itu baru adil namanya sebagai seorang manusia. Jadi bagi saya 2024 ini, saya tak pernah tersangka 2024 akan dibuka dengan kontroversi DJ Lin, famous satu Malaysia. Tapi bagi saya mungkin ada hikmah juga yang menanti saya. Saya lalui, saya terima sepanjang 9 hari ini, biarpun sukar, tak ada orang yang faham. Ini satu proses yang saya tak pernah lalui. Ini kecaman terhebat pernah saya dapat akibat segala lempar tuduhan yang dilemparkan oleh Taizo kepada saya. Tapi saya serahkanlah kepada orang kata pihak yang berkenaan, pihak yang berwajib, yang lebih tahu story behind apa yang anda saksikan pada video itu. Dan saya di sini saya bertugas sebagai seorang staff. Suria FM itu bukan milik saya pun. Saya bekerja je. Saya makan gaji je. Cuma bezanya saya bukan contract staff seperti penyampai yang lain. Saya adalah full time staff dari tahun 1999. Okeylah, saya ingat boleh lah cukup dah tu. Macam dia kata, macam dia kata, dia
Dia saya adakan itu. DJ Limbi ialah satu kontrak staff. Dia tak ada kontrak macam announcer lain. Jadi kontrak staff ni kita kalau kita nak pecat dia, kena bagi 3 months notice. Kalau dia nak letak jawatan juga beri 3 months notice. Okay. Tahap kesihatan mental. Tahap kesihatan mental, tipulah. Kalau saya katakan saya tak terasa ataupun saya tak orang kata menerima tekan kesan negatif lah daripada kecaman yang sangat hebat daripada pihak netizen yang tak tahu hujung pangkal cerita. So far she has not gone crazy yet lah. Cuma saya berdoa pada Allah, setiap solat saya reda atas apa yang terjadi, saya terima. Kalau ini adalah ujian yang Allah bagi untuk saya, demi untuk mematangkan diri saya, meningkatkan kesabaran diri saya, sebab saya pun baru berhijrah. Orang kata menutup aurat sepenuhnya selepas saya balik umrah pada tahun Mac tahun lalu. Jadi saya masih lagi belajar untuk menguatkan emosi, hati, untuk lebih reda, untuk lebih menerima apa pun ketentuan pada Allah untuk saya. Jadi saya doakan agar saya terus kuat. Saya kuat untuk Suria FM, anak buah saya hampir 50 orang di Suria FM. Saya kena tunjukkan kepada mereka saya kuat. Apa-apa dugaan yang datang, saya tempuh. Sebab saya tahu kesalahan itu tidak saya lakukan. Tak ada apa yang saya takutkan. Dan saya bersyukur kepada Allah. Saya percaya satu ketika ada kemanisan yang menunggu saya. Di sebalik kesabaran saya sangat-sangat tinggi sekarang ini. Demi anak-anak buah saya di Suria FM, saya harus kuat. Demi anak-anak saya, Nurin Arisha dan juga Nazrin Ashran, saya harus kuat. Kerana saya seorang ibu tunggal sejak 17 tahun lalu. Saya dah lapar dah ni. Okey, nanti saya nak tambah sikit ya. Jadi mungkin ini memberi satu pengajaran kepada Suria. Jadi sebelum apa-apa, saya beritahu di Jalin, tentukan yang kontrak siapa yang the next one, sama ada kita nak dia ke tak nak dia, dan bagi tahu siapa yang selepas ini. Saya ingat kita dah buat keputusan dan sebagainya. CPH bila awak punya? Mungkin CPH ni tak payah lah, kita tak payah tambung lah. This is a joke ya. Jangan. Tapi macam saya katakan tadi, CPH punya prestasi sebagai announcer, pendengaran dia macam saya kata tadi tinggi. Bukan dia tinggi, dia sama tinggi dengan DJ Lee. Jadi kedua-duanya bagus sebagai penyampai. Tetapi DJ Lee bukan ada kontrak sebagai penyampai, dia ada permanent kontrak sebagai general manager. Tapi dia ada kontrak sebagai penyampai. Jadi kita tengoklah. Mungkin dia juga minta 6 bulan, mana tahu. Gaji itu terpulang kepada negosiation. Tengok. Okey, ada apa lagi? Boleh kita tamatkan? Ya. Okey, Datuk. Komen sikit pasal pengambilan 3 penyampai baru. Tak dengar. Komen sedikit pengambilan 3 penyampai baru. Pakailah. Datuk Assalamualaikum, Farouk dari Datuk dah boleh duduk dah. Nanti kita akan mungkin media akan buat one-to-one dengan Datuk direct, sebab kita nak tanya pasal penyampai pula. Nak buat direct lagi? Tak payahlah. Datuk. Saya nak berterus terang. Jadi saya Assalamualaikum. Datuk, sebelum duduk mungkin saya tak duduk lagi sehingga persoalan mengenai Taizo tak ada lagi, baru saya duduk. Itu sebab kalau tak ada soalan, janji ya, tak ada soalan. Janji yang tak ada soalan lagi mengenai Taizo, saya akan berhenti. Dan soal yang lain,
Okey. Tapi kalau lepas ni awak mungkin janji tanya lagi supaya Taizo, saya akan naik balik. Baik Datuk, kita tutup pasal Taizo. Saya terpaksa naik turun untuk menjawab soalan mengenai Taizo. Saya akan berbuat demikian. Okey, ada soalan lagi yang mengenai Taizo? Baik Datuk, tutup soalan Taizo, mungkin boleh ulas sikit pengambilan 3 penyampai baru Datuk Fiz, Syiwan dan juga Kai. Pengambilan 3 penyampai baru, kenapa mereka dipilih, adakah mereka sebelum ni pernah ada ni kan, prosesnya macam mana semua. Thank you. Okey, macam saya katakan tadi, apabila prestasi Suria tak bagus apa semua, dan saya beritahu pengurusan Suria, saya nak pembaharuan berlaku, revamping, renewing of Suria FM. Dan salah satu daripada cara ialah mengambil announcer baru. Saya tak kenal yang tiga-tiga ni, tak pernah jumpa. Okay? Jadi saya kata pesan pergi cari, bagi tahu dia orang punya CV. Saya tengok dia orang punya CV, saya tengok dia orang punya pengalaman, dan saya beri anggaran. Dia cuma minta RM200 sebulan. Tak, terutamanya apa gaji. Selepas ini, the details saya serahkan kepada dia. Lepas tu, di mana dia orang letak, sama ada dia ni pagi ke, dia tu petang ke, itu bukan urusan saya. Saya tak ada pengalaman. Saya serahkan itu sepenuhnya pada DJ Lin dan JJ. Itu saja. Jadi dari segi ini, pertama kali saya jumpa orang ni, saya berharap prestasi mereka akan meningkat dan mereka akan menyumbangkan yang paling cemerlang daripada Suria FM. Okey? Dah lah. Okey, Kasha, ada last nak cakap apa? Janji ada soalan lagi mengenai Taizo. Sekarang boleh tanya pada apa-apa. Okey. Terima kasih banyak. Okey, silakan Datuk duduk. Tenang Datuk tu. Ya. Okey, silakan Kasha. Soalan pasal untuk Kak Lin sebagai pengurus besar Suria FM, pemilihan Datuk Fiz Fairuz, sebab umum mengetahui Datuk adalah pelakon, dan macam mana mereka terjebak di dalam industri radio. Okey, baik. Datuk Fiz Fairuz, Ciwan pernah kita jemput sebagai tetamu, ya, untuk mengisi kekosongan sewaktu penyampai kita bercuti lah, ya. Baik penyampai pagi segmen Mana-Mana Suria, penyampai petang juga segmen Suria Petang. Jadi beberapa kali kita bagi peluang kepada banyak talent sebenarnya. Sebab kita katakan radio ini tak semestinya tak boleh kita buka kepada anak seni yang lain lah. Kerana tak semestinya pelakon tak boleh jadi penyampai radio, tak semestinya pelawak tak boleh jadi penyampai radio. Itu tidak adil untuk kita menghukum. Jadi setelah beberapa kali kita menjemput Datuk Fiz Fairuz dan juga Ciwan Chinok untuk menjadi tetamu di Suria FM, kita melihat perkembangan positif daripada respon pendengar. Itu sangat penting. Melalui respon, melalui WhatsApp yang kita terima, melalui panggilan, melalui online listenership yang kita nilaikan setiap minggu. Hari Selasa resultnya keluar, setiap Selasa. Okay? So jadi daripada ramai-ramai yang kita tampilkan sebagai tetamu, kita merasakan Datuk Fiz Fairuz adalah yang terbaik untuk kita letakkan bagi menggantikan Syuib untuk segmen Mana-Mana Suria. Manakala Ciwan Chinok adalah yang terbaik untuk kita letakkan untuk menggantikan Taizo untuk segmen Suria Petang, bergandingan bersama dengan Rara atau Syafah Syahira. Dan Kai juga kita melihat sebagai pendatang baru, orang kata dah sebagai real announcer lah, bakat sebagai real announcer. Dan sebab memandangkan Suraya akan bersalin selama 3 bulan cuti. Okay? Cuti pun dapat gaji tau. Alhamdulillah, di Suria FM itulah kelebihannya. Kebajikan insyaAllah kami jaga setermampu kami. Okay? Jadi Kai memang akan menggantikan Suraya untuk 3 bulan ini. Begitu juga dengan segmen carta yang dikendalikan oleh Suraya. Ya? Jadi itulah bagaimana terhasilnya jenjang kerjasama, dan saya pun nak ambil kesempatan nak ucapkan banyak terima kasih kepada Datuk Fiz Fairuz, kepada Ciwan Chinok, kepada Kai, kerana dalam 3 Suria FM diduga dengan ujian sehebat ini. Ketiga, 2 lah saya kata sebabkan ada masa awal kan, contoh lalu okay. Kedua-dua figura di belakang saya ini, Datuk Fiz Fairuz dan juga Ciwan Chinok,
sudi untuk bekerjasama dengan Suria FM, mengenepikan segala tumahan yang dilemparkan oleh netizen kepada Suria FM dan memilih untuk bersama-sama kita, bersama-sama keluarga Suria FM untuk memulakan tahun 2024. Jadi selamat datang kepada Datuk Fiz Fairuz dan juga Ciwan Cik. Cek. Okey, jadi kita jemput sikit lah. Okey, Tok Fiz. Sedikit kata-kata. Tak boleh jawab Dengar. Okey, silakan Tok Fiz. Okey. Perasaan dapat join Suria FM. Mohon. Silakan Datuk. Okey, Assalamualaikum. Khabar semua Saya dah lama tak jumpa saya punya sahabat-sahabat Bobo kan. Tak jumpa tengah Melizan ni lah. Ramai sini saya punya geng-geng dulu ni. Alhamdulillah saya dilamar oleh Suria. Lama jugalah kita orang nak saya nak terima ni sebenarnya lama juga dah memikir-mikir sebab saya dalam industri lakonan, saya nak produce itu, nak buat itu, nak buat ini dengan anak kecil. Shut up. Macam-macam nak kena buat. Tapi kata orang, saya tak pernah kerja yang ada kata orang apa pashkat. Tak pernah. Kita tak pernah kerja pashkat. Saya tak pernah ada kerja pashkat ikut time ni kan. Selalu time ni selalu gelaut dalam ni. Saya risau juga sebenarnya tapi nak sign tu kan. Sampai nak bincang pun isi orang kan selalu cuti ikut suka hati je lah. Awak kunci ni awak buang nanti ni. Awak jangan, kamu sama panjang. Okey, jadi saya rasa inilah mungkin ada rezeki saya berikan mungkin rezeki berbalik pada umrah, rezeki ada anak 4 orang, mungkin ni jalan yang baru kot, insyaAllah. Terima kasih Suria kerana terima saya akan cuba buat yang terbaik. Tapi saya janji gaji bukan 140,000. Janji tak ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Jilin. Be stronger. Kena jadi power cat. Power cat kan cat woman. Kelakar ke kan? Sebab dia orang suka. Terima kasih banyak. Itulah cuba sedikit. Terima kasih Suria. Terima kasih Jilin. Terima kasih lah kepada semua rakan-rakan. Jangan ada rasa macam nak labelkan saya macam dia ni tak macam Cuib lah, dia ni tak macam ni. Saya adalah saya. Terima saya seadanya. Apa yang saya buat terimalah. Kelakar ke tak kelakar tu telah je lah. Kelakar tadi tu makan kucing tu masuk tu. Saya cuba sebenarnya. Okey, terima kasih Datuk. Okey, seterusnya mungkin buka baru kita Fiz. Fiz pula apa? Kalai, maafkan saya. Saya kadang betul lah tersilap. Suka saya kan? Tenang sikit lah. Okey, silakan. Siapa nama saya? Ciwan. Ciwan lah, Ciwan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang hadir, wartawan-wartawan semua. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini saya akan serahkan kepada pengurus saya, Kak Rah. Okey, terima kasih semua. Sebenarnya saya sangat teruja untuk menjadi seorang penyampai radio sebenarnya. Datuk, sebenarnya kita pernah berjumpa tu, tapi saya faham tak betul 2017 kita tour sama-sama. Kita pergi tour, saya ada buat untuk jelajah. Saya jadi MC. Pernah dulu. Alhamdulillah dengan izin Allah saya jumpa dengan Kak Lin di satu supermarket. Jumpa di satu supermarket. Tak adalah terjumpa. Terjumpa betul kali kata, Ciwan, DJ Lin. Kenapa tak datang Suria dah? Dan DJ tak panggil? Cakap macam tu. Betul dia kata, insyaAllah nanti ada rezeki. Bukan bacaan. Dia cerita. Betul je dia kata, insyaAllah rezeki nanti ada lah Ciwan. Betul selang pada 2 minggu tu, 2 minggu ke 3 minggu? DJ Lin call. Dia call, Ciwan, nak tak jadi bukan dia kata jadi penyampai, nak tak try jadi guest? Bukan try kali, orang tua ni kan. Bukan, maksudnya nak jadi guest lah kan, bergandingan dengan Kak Rara, dengan Taizo masa tu lah. Lepas tu saya pergi. Sekarang Kak Lin cakap, Ciwan kalau betul-betul minat, Ciwan kena belajar betul-betul. Ciwan buat je.
Lepas tu selang beberapa hari, seminggu, 2 minggu lepas tu Tak pandai-pandai lagi. panel susah. Bukan mudah sebenarnya dapat panel. Panel tu sangat susah. Ciwan masih lagi belajar untuk buat panel. Datuk tahu? Tak tahu, shut up you. Lepas tu Kak Lim pun offer Ciwan. Maksud perasaan dia macam, ya Allah, hari ni aku dapat juga kerja tetap. Saya pernah kerja tetap, nak kahwin insyaAllah. Lepas tu saya punya EPL yang selama ni dah lama tak berjalan, akan berjalan lagi selepas ini. Alhamdulillah, benda tu sangat-sangat membuatkan Ciwan happy lah. Dan Ciwan bersedia untuk bekerjasama dengan Suria. InsyaAllah kita buat yang terbaik untuk Suria, segalanya hiburan. Okey, Jadi ada Azan, silakan. Okey, kita nak tanya sikit lah, macam mana Ciwan lihat tandingan sendiri lah kan dengan Rara. Macam mana? Dapat sesuaikan diri ke? Boleh ngam ke tak ke? Komen sikit lah. Baik, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama dengan Kak Rara adalah satu benda yang sangat memudahkan kerja Ciwan. Kak Rara bukan. Kak Rara ni seorang yang sangat memberi. Kalau Ciwan dalam komedi berlawak di atas pentas, Kak Rara ni orang yang cepat. Dia sangat-sangat cepat. So kalau Ciwan fit sikit ke, dia ada benda je. Dia ada benda kelakar dia akan keluar. Dan dekat sini saya rasa Kak Rara adalah killer untuk gandingan kita lah. Ya. Senang bekerja dengan Kak Rara, InsyaAllah. Senang. Kontrak setahun. Jadi pada mereka yang nak kerja, banyak-banyak kena tersupak dengan DJ Lim. Nampak kelakar kan? Okey. Okey, cepat lapor ni. Silakan. Kak Hassan pula. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua, syukur. Saya sebenarnya dalam bidang radio ni dah 8 tahun. Cuma Alhamdulillah 8 tahun. Daripada start 2017, 2 Februari 2017 habis je saya belajar. Terus duduk dalam bidang radio. Sebelum ni radio kecil je di Pantai Timur dan saya di sana lebih kurang dalam 7 tahun dan saya berhijrah ke selatan lebih kurang setahun. Alhamdulillah juga saya ditawarkan bulan 9 tahun lepas apabila Kak Lin dan juga Abang JJ katanya hantar profil. Saya tak tahu untuk apa sebenarnya dan Kak Lin dan juga Abang JJ tak beritahu pun saya nak untuk apa, segmen mana. Apabila ditawarkan untuk masuk di dalam keluarga Suria, saya cakap ini satu penghargaan yang cukup besar. Sepanjang 8 tahun saya berada dalam bidang radio, orang nampak apa yang saya buat sepanjang apa yang saya berjuang sekarang selama ini. Jadi saya tak cakap banyak. Terus saya cakap, ya, saya nak. Bulan 12 tahun lepas saya sign kontrak. Tak boleh serempak. Tapi Alhamdulillah, kata Tuhan tu maha kuasa, maha kaya. Dia bagi peluang. Okey, kau berjuang, kau usaha, Tuhan bagi. Dan inilah dia keluarga baru saya tahun 2024. Lembaran baru untuk Kai Hassan. Namanya kecil dalam bidang radio dan insyaAllah saya buat yang terbaik. Saya janji untuk semua insyaAllah. Okey, kita berikan satu lagi soalan last untuk penyampai yang baru ataupun yang lama. Mungkin Kak Rara ataupun Pia ataupun Ajak mungkin nak bertanya sesuatu untuk mereka. Timbul isu baru-baru ni, gaji penyampai radio ni berlaku kan? Timbul isu mengenai gaji yang kononnya penyampai radio ni beratus ribu. So bila meminang Datuk Officer utamanya Ciwan yang pun dah ada nama dan Kai, berapa masa kahwinnya dan juga antara penyampai-penyampai Suria ni memang ada yang beratus ribu ke gaji macam ni? Alhamdulillah dia orang sebab dia orang murah, sebab tu kita ambil. Sejujurnya soalan gaji ni adalah benda PNC yang memang tak boleh kita reveal sepatutnya. Dan barisan penyampai pun sepatutnya tidak reveal gaji masing-masing kepada rakan penyampai yang lain. Kerana itu mengundang banyak risiko dan ialah banyak risiko yang tak dijangka sebenarnya. Jadi berapa pun gaji announcers, kita menilai daripada beberapa faktor dan mengikut bajet yang kita ada. Kalau kita nak bagi besar pun, orang kata kita kena check yang bosses juga. Sebab decision maker bukan saya, bukan kita kan. Saya kena refer pada chairman, lepas tu kita ada discuss dengan head of HR kita, group people, lepas tu dengan group CEO staff sebab kami di bawah Star Media Group, sedang berat Jadi banyak proses, banyak faktor dan sebagainya.
Jadi untuk menjawab soalan, saya kira macam mana cakap, kami tak mampu lah kot nak wayar sebanyak-banyak yang disebut-sebutkan tadi kan. Kami ikut kemampuan kami dan ikut kesepakatan ketika perbincangan dilakukan. Tetapi walaupun kita tak mampu, orang kata kita tak dapat nak memberi gaji yang sebesar, mungkin ada lain yang offer, tetapi dari segi kebajikan penyampai itu paling penting. Dari segi kebajikan penyampai, saya boleh katakan Suria FM, the only radio station swasta di Malaysia yang memberikan package lengkap. Seperti mana yang full time staff dapat benefit, itu juga kita bagi kat penyampai. Tempat lain tak ada. KWSP kita bagi selain pada gaji. Insurance kita bagi. Apa lagi Cik Pia? Bersalin. Gaji setiap bulan dapat. Gaji jalan 3 bulan. Cuti 10 hari, MC 14 hari. Cik Mata boleh claim, Cik Mata boleh claim. Cik Mata. Sebab gigi palsu. Sebab saya asalnya seorang penyampai sebelum saya dilantik sebagai pengurus besar Suria FM. Jadi saya, mana yang baik itu kita teruskan kan, dan apa lagi cara untuk kita menjaga kebajikan penyampai, kita cuba beri semampu kami lah. Itu pun based on kelulusan daripada top management staff media group Senang Berhad. Thank you. Baiklah, apa pun saya rasa cukup. Ada lagi persoalan lagi? Kalau tak ada persoalan apa-apa lagi, kita akan teruskan dengan acara kemuncak. Mari makan-makan. Ya.